Memang sungguh kesan daripada pemikiran ibadat itu duduk di ibadat khususiyah yang terletak daripada rukun Islam itu memang jelas. Tuan-tuan tengoklah, orang rok setara mana pun, tak tutup aurat setara mana pun. Bila pergi Mekah, 4 lapis dia pakai. Skaf kat dalam lagi. Orang Kelantan kata anak kanok cip lagi dalam. Telekong lagi, tudung lagi 4. Kadang-kadang saya kesian, kita nak pergi naik unta ni, nak pergi minum susu unta. Apa pakai macam ni? Oh, tak boleh. Kita di Mekah ni kena hebat. Kata Mekah dengan Malaysia, Tuhan sama ya. Dia kata kenapa Ustaz cakap macam tu? Kalau boleh bertudung 4 lapis di sini, kat Malaysia kena 5 lapis. Sebab lagi udara Malaysia lagi kuat, panas dia. Jadi pemisahan tu berlaku sebab apa? Sebab kepahaman kita. Ilyak budu itu mengabdikan diri kepada Allah SWT, maka diberi kepada kita kepahaman yang silap ini. Hasil daripada itulah yang kita nampak kepincangan yang berlaku dalam kehidupan beragama masyarakat hari. Maka kita tengok hakikat beragama anak-anak orang Islam. Sebab itulah saya suka, kadang saya gurau, kata agama ni ada 2. Satu agama Islam yang dianuti, yang dipahami, yang diamalkan. Satu lagi kumpulan manusia. Agama Islam ini agama IC dia panggil. Kenal IC? IC kat mana lah? Saya ke mana-mana pun, apa saya nak jadi. Sebab IC saya sudah tulis beragama Islam. Oh, hebat tu. Satu forum yang kita buat di Kota Baru tahun lepas, apabila timbul isu orang Kristian nak guna nama Allah dalam tulisan mereka. Ni Herod, sahabat yang mari daripada Sabah lah, Sarawak. Herod, apa nama dia punya tu? Editor dia pergi sendiri bentang dalam forum di Kota Baru. Berani. Dia masih lagi guna idea penjajah ketika membentangkan. Dia kata tuan-tuan jangan bimbang, jangan takut, jangan runsing. Dia kata kami tak boleh buat apa kepada anak-anak tuan-tuan. IC kat pengenalan sudah tulis agama Islam. Kita tak ada hak untuk nak bawa apa-apa kecuali pindah perlembagaan negara. Orang kita boleh bertakbir. Hebat sungguh dia kata dia. Dia gula-gulakan kita sampai kita boleh bertakbir. Maknanya Islam ni gagah. Gagah di mana? Di perlembagaan dengan IC dia gagah. Tak boleh gugat. Tapi nasib baiklah panel yang akhir, dia salah seorang sahabat kita, mungkin tuan-tuan pernah kenal nama Datuk Dr. Johari Mat. Dia panel terakhir, dia gulung balik. Dia kata semua cerita tadi tu cerita atas kertas. Yang saya nak hari ni, yang kamu nak guna nama Tuhan tu, Tuhan mana yang kamu nak guna? Sebut kepada kami, Tuhan Allah mana yang kamu nak guna? Kalau Allah yang kita ada hari ni, Allah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kena guluh ni, barulah dia senyap. Orang pendengar pun nampak agak faham sedikit. Terlalu jauh tuan-tuan muslimin dan muslimat. Kalau kita tengok mafhum ibadah itu sendiri, yang sangat-sangat kita mesti tekankan, mesti disolusikan dia. Solusi sudah ada di sini. Kita solusikan dia bagaimana nak memahami hakikat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kecelaruan ini berpanjangan. Kita nampak pemisahan di antara waktu ibadah kepada Allah Taala cukup hebat, tapi di luar daripada ibadah kita tidak ada identiti sebagai seorang Muslim. Yang Islam ini bawa kepada kita semua bentuk-bentuk keindahan yang dia minta supaya kita lakukannya. Allah Taala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ayat suratul Mu'minun ayat 115. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Allah tanya kepada kita, manusia, kamu ingat kamu boleh buat apa benda? Kamu boleh buat apa yang kamu nak? Jadi apakah kamu sangka kami jadikan kamu itu abatha, sia-sia, dan kamu tidak akan kembali kepada kami? La. Dalam ayat lain dalam surah Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia ini dibiarkan begitu saja melalui proses kehidupan manusia mengikut tabiat? Daripada kita lahir, besar. Daripada besar, remaja, muda. Daripada muda, tua. Daripada tua, mati. Takat tu. Nah, itu bukan akidah orang Islam. Tetapi akidah muslimin, iaitulah bagaimana manusia ini mesti ditanam dengan akidah, mesti ditanam dengan ilmu at-tauhid. Karena itu kita tengok di antara keindahan Islam itu daripada rukun Islam yang 5.
Rukun Islam yang 5, mengucap 2 kalimah syahadah. Ar-rukunul awal. Jadi kalau kita nak tengok dari segi syahadah, apa benda yang ditekankan dalam syahadah itu sendiri, iaitulah melalui 2 perkara. La ilaha illallah. Maknanya dia panggil dalam kaedah kita belajar ilmu ini, dia panggil an-nafyu wal itsbat. Nafi mana menolak semua sekali segala fahaman, segala sembahan, segala pergantungan lain makhluk, kecuali kita balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak gila faham, nak menjelaskan perkara-perkara ini, maka Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran Karim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalam surah An-Nahl ayat 36, kami telah bangkitkan, telah utuskan bagi setiap umat itu rasulan, seorang rasul. Rasul ni diambil daripada umat itu, walaupun manusia pada waktu itu tidak menerima. Bahkan setengah daripadanya perli pula. Dia kata, apa ni ambil orang ni? Orang pembesar-pembesar ada, pergi ambil orang kampung buat apa? Itu dia panggil sunnatullah. Kita tengok hari ni, orang-orang yang jadi orang hebat, bukannya semua anak orang besar. Walaupun mungkin sehari dua ni kita tengok orang jadi orang hebat, anak-anak orang besar. Tapi tidak semestinya dari kalangan pembesar-pembesar. Yang pentingnya, apa tugas mereka? Tugas Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita tanya di sini, berapa orang Nabi? Daripada awal itu sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah bincang. Dia kata ustaz ni itu dalam ilmu fardu ain. Nah, bila sebut ilmu fardu ain, ilmu siapa belajar? Siapa belajar fardu ain? Semua. Semua. Anak-anak sekolah rendah. Itu masuk dalam kepala orang kampung. Kita kata ini ilmu fardu ain. Dia kata itu ilmu budak-budak ustaz. Kan ayah kita sibuk petang-petang. Mana pergi? Nak pergi anak ambil fardu ain. Coba kita kata Telaga Biru buat majlis mengulang kaji fardu ain. Agak-agaknya penuh orang tua ke penuh budak-budak atas. Mesti kanak-kanak yang mari, sebab dalam kepala dia ilmu fardu ain, ilmu untuk anak-anak. Ini dia panggil salah satu daripada fakta yang perlu diperjelaskan. Jadi kita banyak lari dah tajuk kita ni. Daripada ilmu fardu ain, ini panggil ilmu fardu ain ni. Mana yang wajib diketahui oleh setiap orang. Bukan maksud ain itu mata. Orang itu kena tahu ilmu. Di antaranya ilmu yang dibincangkan di sini iaitulah tentang Allah, tentang Rasul. Bila sebut tentang Rasul, berapa orang Rasul? Ada yang mengatakan tidak ramai bilangannya. Tak apalah, ada setengah riwayat mengatakan berapa ribu? 100,000. Kata sikit tak dengar. 124. 124 ribu. Alhamdulillah, ada jawapan. Kalau nak hadiah minta dengan Telaga Biru. Jadi dia ada mengatakan 124 ribu. Baik. Rasul berapa? 313. 313. Ada orang jawab 25. 25 tak sampai kita soalan yang ketiga baru sampai. Yang tersebut dalam Al-Quran Karim 25 orang. Maka kita tengok di situ Allah Taala sebut di sini walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami bangkitkan bagi setiap umat itu seorang rasul. Cuma rasul lain bersifat lokal ataupun tempatan. Dia bangun di kampung dia tu, situlah dia. Bila mari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la u'istu ila nasi kafah, aku diutuskan, dibangkitkan untuk menyelamatkan manusia seluruhnya daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari kiamat nanti. Kerja mereka yang saya nak sebut tadi, ramainya bilangan ini, tetapi satu. Apa dia? An ya'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kamu sembah Allah Ta'ala, jauhkan diri daripada taghut. Maka konsepnya satu ya. Islam ni daripada mana-mana Nabi, para Anbiya alaihi wassalatu yang terdahulu pun satu. Ini bukan satu Malaysia ni, satu agama. Kita ni satu Allah. Seorang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi perundangan. Tapi Rasul lain kita kena terima semua. Kiblat satu. Jadi bila mari isu kiblat, dia orang pertikaikan dalam ibadat ni. Kenapa orang Islam mesti sembah? Dia kata sembah, mesti sembah Kaabah. Ini pandangan orang yang bukan Islam. Itu dia tak tanya lagi kenapa orang Islam bila salat mesti sujud ke bawah. Buah cari penumbuk kita hari ni nak jawab dah. Setengah orang ni dia kata ustaz, ada orang tu tanya kenapa orang Islam sembah batu, tengok Kaabah.
Saya tanya dia, kamu jawab macam mana? Saya tunjuk ni, dia jawab. Kata Islam tidak bina atas ni, Islam dibina atas hujah. Dia kata, apa hujahnya Ustaz? Dia tanya hujah. Tadi dia tak boleh nak jawab. Dia kata kamu diam. Dia kata, kalau tidak aku bagi sedikit. Kata lain kali jangan bawa dia tu. Tunggu sabar sekejap. Jadi kita tengok kesatuan wahdatu al-muslimin duduk di mana? Duduk di satu. Semuanya satu. Bila sebut tentang kiblat dalam ibadat contohnya, keindahan di dalam ibadat ini menunjukkan bahawa kalaulah tuan-tuan bayangkan tidak ada kiblat, bagaimana perpecahan umat Islam boleh tengok. Satu taman dia ikut tanah. Pemaju kata sesuai tanah ini ikut ni. Bayangkan situ. Jalan tak sampai 2 minit, surau ni belah sana pula. Bersatu tak bersatu? Tak ada kesatuan. Itu menunjukkan salah satu daripada keindahan dia duduk di situ lagi. Duduk di, bila kita tengok Allah yang Esa, Nabi kita semuanya berasulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblatnya satu. Tak ada jawapan yang lebih tepat. Kalau tuan-tuan nak tengok, waktu saya tulis buku sejarah Mekah. Sejarah Mekah ni boleh ambil depan ni. Ambil bayarlah. Dalam buku tu, waktu kita bincang tentang Kaabah dan kita bincang tentang Hajarul Aswad. Kaabah, Hajar Aswad duduk di Mekah di zaman manusia menyembah batu. Ini benda yang pelik. Orang sembah batu waktu itu. Waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah, ada disebut dalam kitab Jarah mengatakan 360 ketul ke tongkol ke apa ni, ekor ke nak kata apa berhala. Dari segi bahasa nak kata apa? Nak kata 30 ekor lah. Ya betul, ikut nak kata apa? 630 ketul keliling Kaabah. Tapi Syekh Tahir Al-Qurdi rahimahullah dia kata tidak ada dalam mana-mana fakta sejarah yang mengatakan Kaabah ini pernah disembah oleh orang-orang musyriki pada waktu itu. Tak sembah. Hajarul Aswad, batu yang dimuliakan, sehingga hari ini pun disyarat pada kita kena kucuk dia, tidak pernah disembah oleh orang kafir. Ini satu benda yang pelik. Jadi kalau kita nak kata disembah oleh orang Islam, orang kafir tak sembah. No, kalau kafir pun tak sembah, macam mana kami orang Islam nak sembah? Lagi tak sembah batu kita. Jadi kita jawab dengan begitu, yakin bahawa penyembahan tidak berlaku, tetapi penyatuan yang ada dalam pada Kaabah itu sendiri. Itu kalau kita nak tengok keindahan duduk di mana, di situ. Jangan pula jadi cerita macam budak nakal, dia kelahi, dia balas dengan ustaz. Bila orang kafir tanya tentang sujud, dia kata, kenapa orang Islam ni kalau salat sujud sampai ke bawah? Orang kafir dia rokok gitu je, tak ada sujud-sujud ni. Kan atas tempat kita pijak tu, atau bakteria semua orang naik dengan kaki basah dengan apa, sujud kita kat situ. Payah jawab. Budak ni kata gini ya, boleh tangguh sekejap. Syekh dia kata tak apa, tangguh sekejap. Dia pergi tanya ustaz di sekolah. Dia kata, ustaz saya nak jawapan tepat, nak pergi jawab ke budak yang bukan Islam. Ustaz dia kata, tunggu esok, aku fikir. Nak fikir. Bila dia besok, dia terfikir, dia kata ada satu kes. Dia kata, kebetulan yang tanya tu orang Cina. Dia kata, oleh kerana kamu ni orang Cina, biasanya kalau kamu buang air, kamu tak basuh. Bila tak basuh, kalau kamu tumpuk atas, Tuhan Allah marah sebab itu ada kotor itu, ada bau tak ada bagus. Dia kata baru, dia kata ustaz ni lagu ni. Ini bukan bocah, ini nak bertepuk dengan orang ni. Dia kata itu macam apa dia tu ustaz? Tak ada jawapan lain ke dia? Ada tahap tu je saya fikir semalam habis sekali. Tapi oleh kerana kami orang Islam basuh, confident, yakin kebersihan, maka kami berani tunjuk. Allah tengok tak ada barahnya. Karena kata apa? Nak cari juga dia iltimasul al-hikam, nak cari juga dia ada hikmah disyariatkan. Jadi kita tak ada. Tapi keindahan yang ada bila kita tengok dari segi ibadat. Cuma bila sebut cerita ni, saya teringat waktu saya pergi melawat Cina baru bulan 3. Nanti kita pergi Pulau Cina dengan Ustaz Zahzan dengan bawa tim solusi sekali. Kita pergi di negara Cina, saya senang pisau pergi ni ke tempat-tempat orang Islam. Yang Beijing apa tu biasa dah, orang duk pergi beli sutera rendah kaki tu biasa dah. Kita pun tak nak yang tu. Kita pergi di tempat orang Islam. Saya cakap dengan guide kita, saya nak buat majlis khas, pergi bertamu ke rumah orang Cina Muslim. Makan di hotel biasa dah, nak pergi rumah orang Cina.
Letih kita tuan-tuan. Bila sampai di sini, tandah dia